Okay, soalan nombor 2. Rajah 5.44 menunjukkan gelombang air satah. Air satah maksudnya muka gelombang yang lurus begini. Okay. Berfrekuensi 10 Hz. Merambat dari kawasan dalam. Okay, dia bergerak dari kawasan dalam ke sempadan cetek PQ. Ini sempadannya. Dan laju gelombang air di kawasan dalam ialah 30 cm per saat. Okay, soalan A, hitung panjang gelombang lambda itu. Jadi kita nak hitung panjang gelombang. Kita keluarkan dulu maklumatnya. F adalah 10 Hz. Kemudian laju 30 cm per saat. Okay, ada rumus untuk laju gelombang iaitu V sama dengan F lambda. Tapi kali ini kita nak cari panjang gelombang itu saja. Cikgu ringkaskan dulu. Okay. Lambda kita tinggalkan, maka darab bawa sebelah jadi bahagi, dia akan jadi V per F. Kita gantikan V itu 30 dan frekuensi adalah 10. Jadi nilai panjang gelombang yang kita sepatutnya dapat adalah 3 unitnya adalah cm sebab panjang. Okay, kita tengok unit dia cm, maka kita guna cm untuk A. Okay, kita bergerak ke B. Hitung laju gelombang air di kawasan cetek jika panjang gelombang air di kawasan itu ialah 1.5 cm. Itu adalah kawasan cetek. Kita keluarkan dulu. Cikgu letak sini. F kita masih lagi 10 sebab frekuensi dia tak akan berubah. Okay, F10. 1.5 ini adalah panjang gelombang iaitu lambda kita adalah 1.5 cm. Sekarang kita nak hitung laju. Laju itu adalah V. Okay, maka kita guna rumus V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Kita gantikan F tadi. Ni F kita 10. Kemudian lambda 1.5. Jadi kita akan dapat 15. Apa unitnya? Katakanlah anda sukar untuk mencari unit. Anda boleh lihat balik V tadi. Okay, V unitnya cm per saat. Jadi kita masih guna cm. Guna balik per saat. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke soalan C, di mana kita diminta untuk dengan menggunakan anak panah lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek, dan seterusnya lakarkan muka-muka gelombang air yang terbias di kawasan itu. Okay, dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Mari kita lihat jadual. Dari kawasan dalam ke kawasan cetek, selalunya cikgu akan mula dengan melukis arah perambatan dulu. Okay. Arah perambatannya akan dibias mendekati garis normal. Jadi mana satu garis normal? Okay, ini garis normal dah diberikan dalam soalan. Okay, cikgu buat sini ya. Garis normal sudah diberikan dalam soalan. Jadi anda kena lukis arah perambatan ini, dia mendekati garis normal ini. Sekejap, cikgu keluarkan pembaris cikgu dulu. Okey, baik. Katakan ini adalah pembaris anda. Anda tak boleh lukis terlalu ke bawah, terlalu ke atas. Anda kena lukis tempat dia bertemu tu tadi. Contohnya ini garisannya. Okey, dia bertemu di sini. Tengok Okey, anda letak pembaris di sana. Okey, kemudian anda gariskan. Okey, anda gariskan. Okey, anda buat dengan kemas. Okey, simpan pembaris. Jangan lupa buat anak panah dia, seperti cikgu tunjuk sekarang. Ini adalah arah perambatan. Okey, kita dah lukis arah perambatan. Kedua, kita nak lukis muka-muka gelombang. Okey, muka-muka gelombang merujuk kepada garis-garis ini, di mana apabila dia merambat, anda lihat kawasan dalam dengan arah ni, dia merambat, dia bernilai 90 darjah berserenjang. Okay, jadi kita akan lukis 90 darjah. Okay. Macam mana nak lukis? Cikgu keluarkan pembaris cikgu yang tadi. Anda kena pastikan
Anda kena guna pembaris. Kejap ya. Cikgu ambil masa sebab cikgu nak tunjuk macam mana anda perlu letak pembaris. Okey. Kalau begini, okey, sekarang garisan ini pada pembaris samakan dengan garisan yang warna pink itu. Anda samakan. Okey. Lepas anda samakan juga dengan yang warna biru dekat atas ni. Okey. Okey. Katakan anda buat condong begini, tengok. Okey. Dia bukan berseranjang. Okey, garis itu mesti sama dengan garis pada pembaris ataupun anda nak ukur 90 darjah, boleh, lagi baik. Tak ada masalah. Okey, cikgu buat dia dekat dengan warna biru dan ambil dan gariskan. Okey, buat lagi satu garisan. Anda alih saja dengan arah berserenjang tadi. Buat lagi satu garisan. Tarik dia ke bawah. Okey. Jadi sebenarnya dia adalah 90 darjah. Cikgu tarik lagi ke belakang. Pada video lepas cikgu buat siap-siap. Video kali ini cikgu tunjuklah macam mana proses cikgu buat ni. Okey. Boleh tarik lagi ke belakang. Okey, buat garisnya 90 darjah. Jadi muka-muka gelombang adalah garisan-garisan biru yang anda lukis sekarang ini. Okay. Anda nampak muka gelombang itu adalah garisan-garisan berwarna biru ini di kawasan cetek. Okey, selesai dah kita dengan muka gelombang. Sekarang kita akan pergi ke soalan D. Cikgu nak sediakan jadual dulu untuk soalan D ni. Di mana kita akan bandingkan frekuensi, panjang gelombang dan laju di kawasan dalam dan kawasan cetek. Kita buat jadual supaya mudah untuk terangkan. Okay, letak di bahagian atas ini adalah kuantiti fizik. Okay, kuantiti fizik. Kemudian di sebelah kanan kita letak kawasan dalam. Sebab kita nak banding dua-dua kan. Jadi kawasan dalam. Dan satu lagi adalah kawasan cetek. Kita mulakan dengan kuantiti fizik yang pertama. Kita lihat adalah frekuensi. Okay, frekuensi ataupun labelnya adalah F. Okay. Untuk kawasan dalam dan kawasan cetek, frekuensinya tidak berubah. Tidak berubah, tetap ataupun malar. Ya, kenapa keadaan ini berlaku? Kerana dia berasal daripada sumber yang sama. Jadi frekuensinya tidak berubah. Kita pergi yang kedua, iaitu panjang gelombang. Panjang gelombang, kita boleh rujuk pada rajah panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah lambda. Okey, tengok pada rajah. Okey, dari satu muka ke satu muka panjang gelombang ini. Cuba anda bandingkan dengan yang di bawah. Di kawasan cetek. Ini panjang gelombang kawasan cetek. Cikgu label anak panah. Okay. Ini. Yang mana lebih panjang? Ya, tengok yang kawasan dalam itu lebih panjang. Jadi, panjang gelombang di kawasan dalam lebih panjang. Okay, lebih panjang. Anda sendiri boleh lihat daripada rajah yang dilukis tadi. Manakala kawasan yang cetek ini dia lebih pendek. Ya, lebih pendek. Dan yang terakhir sekali adalah kita nak hitung laju. Okey, laju ataupun V. Okey. Laju gelombang di kawasan dalam sebenarnya dia adalah lebih tinggi. Okey, lebih laju. Okey, lebih tinggi. Manakala di kawasan cetek dia adalah lebih rendah. Jadi, begitulah cara untuk melukis arah perambatan muka gelombang. Cara untuk menggunakan rumus V sama dengan F lambda. Dan bagaimana kita nak bandingkan kuantiti fizik, frekuensi, panjang gelombang, laju bagi kawasan dalam dan kawasan cetek.